Okey. Facebook rasanya dah on. Sekejap saya tengok. Ya, Facebook dah on. Okey, so kita start balik lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua, tahniah kerana dapat meluangkan masa malam ni untuk kita sama-sama berdiskusi. Topik malam ni dia tak ada topik yang spesifik. Boleh mute orang lain. Saya dah mute dah. Saya dah mute all. Okay. Saya dah mute all balik. So kalau siapa-siapa yang belum mute tu boleh tekan mute jugalah. Tekan sendiri. So sesi pada malam ni actually saya tak ada topik yang spesifik. Tapi saya fikir-fikir tadi actually better sekiranya kalau saya share counter-counter yang berpotensi yang saya ambil daripada kita punya alert channel. Okay, kalau siapa-siapa yang ada dalam group kan, kita ada alert channel yang Telegram Trading View alert channel tu kan. So dalam alert channel tu kan ada beberapa kriteria counter-counter saham. So saya akan pilih counter yang ada standby up lah seperti biasalah. Okay. So kita akan discuss dulu beberapa counter, nanti kalau dah mungkin kalau dah habis ke apa ataupun dah sentuh beberapa counter, baru kita discuss counter-counter yang open lah. Sekejap, saya ingat saya nak share dulu yang link ni dekat ni, channel Telegram. Sebelum tanya counter-counter, kita discuss dulu apa yang ada dalam channel alert lah. Okay. So untuk tidak membuang masa, saya share screen channel alert. Sekejap, saya share screen dulu. Sebelum tu sound okey tak? Sound okey? Boleh dengar? Dekat Facebook sound okey tak? Kalau sound okey, kita boleh teruskan share screen. Okey, boleh nampak tak saya punya share screen? Kalau nampak, komen sikit. Kalau nampak boleh komen sikit. Dekat Facebook tak ramai sebab saya tak announce. Actually saya plan nak discuss sama-sama ahli group je, tapi saya ingat alang-alang kita dah nak discuss counter kan malam ni. So better saya open lah. So nanti siapa-siapa yang tengok dekat Facebook pun boleh tanya jugalah apa-apa counter yang saya boleh komen. Okay. Nampak kan yang channel alert kan? Okay. So kalau nampak, pertama sekali saya tengok counter dekat channel alert ni, kita cari counter-counter yang standby up yang tadilah. Okay, standby up yang tadi. Sebab counter-counter yang ada dalam standby up ni adalah counter-counter yang kita letak kriteria dia yang dia start dari bawah. Okay, dia start dari bawah. So dia dah melepasi area yang extreme bottom and then dia dalam fasa nak naik ke atas. Tapi ada juga counter-counter yang standby up yang dah naik sebenarnya. Cumanya kalau kita dapat filter lagi dalam counter-counter yang standby up yang ada potensi yang baru mula nak naik, itu yang lebih bagus lah. Okay, so kita tengok one by one. So bermula dari ni standby up yang hari ni kan. Okay, kita tengok dari pagi. Saya scroll bawah, agak banyak juga ni hari ni. Hari ni sahaja. Oh. Pukul 10 pun dah banyak. Okay. Kita tengok daripada, tapi biasanya kalau standby up pagi tu biasa kadang-kadang tengah hari pun dia dah naik dah. Yang tadi standby up QES. Okay, kita tengok counter QES. QES. Okay.
Okey, untuk makluman saya gunakan time frame 1 hour, 1 hour pula, time frame daily. Dan untuk chart, okey, untuk chart saya gunakan chart indicator, saya gunakan 3S UTC indicator. Dan saya gunakan indikator yang kat bawah ni adalah indikator FE2. Boleh nampak tak? Okey, untuk soalan-soalan dekat Facebook, kejap lagi saya reply. Cuma kita go through counter-counter dululah, okey? Kita go through counter-counter dulu. Kalau ahli-ahli grup nak tanya soalan pun lepas tu lah, okey? Lepas tu saya akan attend lah apa-apa soalan lah one by one. Okey, counter pertama yang kita tengok adalah QES. Ini adalah counter yang patuh syariah. Untuk letakkan ikon patuh syariah dekat TradingView ni, dia ada extension dekat Chrome Chrome Web Store ataupun Google Chrome extension. Cari je dekat Google Chrome extension, cari dia punya extension tu yang patuh syariah. Type je TradingView patuh syariah pula. Syariah syariah icon TradingView. Saya tak ingat dah, hari tu saya ada share juga hari tu sebenarnya. Okey, kalau tengok QES, apa yang saya nampak lah, memang dia masih dalam strong uptrend. Cumanya sekarang dia dah ada exit signal. So memang saya expect dia akan drop dululah. Okey, dia akan drop dulu sikit sebelum dia meneruskan kenaikan lagi. Okey, sebab kalau tengok pada FE2 pun dia masih strong nak naik ke atas. Okey. So kalau nak tengok long term punya trend, dia masih okey. Masih lagi menaik ke atas dan belum weekly punya time frame belum ada extreme top punya signal dan belum ada exit signal. So kalau QES ni sekiranya nak swing masih okey, cumanya dia punya upper range tu dah berkurang lah, okey, sebab kalau dia dah naik banyak macam ni, anytime dia akan muncul extreme top punya signal kan, ataupun exit punya signal. So kalau nak layan masih okey, cuma kena hati-hati sikit lah sebab dia dah masih strong menaik, cuma takut jadi macam ni lah. Okay, bila dia naik, dah ada exit signal beberapa kali, dia akan mula reverse lah. Okay. And then untuk makluman, kita punya signal ni, entry exit signal ni dia valid untuk semua time frame. Tak kira daily ke, tak kira weekly, monthly pun boleh pakai. Okay. And then semua indikator yang saya pakai dalam ni, dia valid untuk semua time frame. Tak kira yang bawah ni kan, FE2 ataupun yang atas ni. Okay. QES weekly time frame, dia punya resistance paling tinggi dekat sini lah, dekat harga 0.375. Okay. Let's say kalau dia naik lagi dan dia break resistance ni, kalau sekiranya belum ada exit signal, dia akan terus naik. Tapi kalau dia naik cecah kawasan ni ada exit signal, maksudnya dia akan retrace dahulu. Okay, bila dah retrace dulu dia akan accumulation balik, baru dia akan mulakan kenaikan. So basically kalau tengok dari segi wave, dia dah drop below dia punya low yang sebelum ni. Dia dah drop ke bawah garisan ni. Okay, bermaksud ada possibility dia nak buat downtrend. Okay, ada possibility dia nak buat downtrend sebab wave dia dah berubah. Okay, sepatutnya wave dia start di sini 0, 1, 2 kat sini, tapi dia break ke bawah. Maksudnya dia punya kosong balik start kat situ 0, 1, 2. Kalau dia tak break yang garisan ni, dia akan terus ke bawah weekly time frame. Okay, weekly time frame maksudnya dia akan drop jauh ke bawah. Macam itulah. Tapi kalau tengok daily masih okey. Okay, daily dia akan retrace sekejap sebelum dia naik lagi. Ni pun dah tak jauh dah ni. Dia nak cecah tu kan. Tengok macam mana. Kalau tiba-tiba dia break je dan dia maintain strong ke atas, dia akan tukar trend. Maksudnya kita punya starting permulaan wave akan bermula dari bawah. Okay, kosong kat sini. 1 dia akan retrace buat 2 dan 2 tak boleh rendah daripada 0, dia akan naik lagi buat wave 3 yang baru. Okay. QES ni antara, kalau tengok long term punya wave memang kena ada confirmation lah sebab sekarang dia nampak macam dia nak buat downtrend tapi sekarang ni dah masih meneruskan uptrend. Okay. Masih strong lagi lah untuk weekly. Okay, kita tengok monthly pula. Monthly dah mula ada exit signal, so kena hati-hati sikit. Apapun dia kena break yang ni lah.
Okay, dia kena break yang tu. Kalau dia tak break, dia akan buat retracement. Most probably dia akan terus ke bawah. Okay, sebab dia dah break yang ni. Dia punya previous zero yang sebelum ni. Kalau siapa-siapa yang pernah belajar tentang elliott wave lah. Okay. Kenapa saya tak dengar suara ni? Nak buat macam mana? Tak dengar suara. Cuba pakai earphone. Sekejap Cuba pakai earphone. Okay. Untuk QES ni saya punya komen lah macam tadi lah. Kalau tengok daily dia masih lagi meneruskan trend menaik. Cumanya dia akan retrace dulu macam ni lah kan. Ada exit signal retrace, ada exit signal retrace. Tapi nampak yang segitiga putih ni kan. Segitiga putih ni adalah signal yang saya letak untuk menunjukkan trend continuation. Maksudnya kalau ada nampak segitiga putih ni maksudnya trend dia masih lagi nak menaik ke atas. Okay. Garisan hijau merah hijau ni adalah garisan tengah yang mana kalau apa-apa harga yang berada di atas daripada midline tu dia consider bullish. Okay, consider bullish. Lepas tu kalau siapa perasan kita ada zon merah ni kan. Zon merah ni saya buat bulatan lah nampak senang sikit. Okay, zon merah ni dia bermula daripada situ jadi habis dekat situ. Okay. Zon merah ni adalah bearish area lah, maksudnya harga sedang menurun. So apabila dia dah habis dia punya zon merah tu, dia akan masuk yang green zone. So green zone yang ini dia bermula dari sini. Green zone tu dia mula dari situ sehingga kita tak tahu lagi lah sampai mana. Sebab dia masih nampak lagi strong menaik kan. Sehingga habislah dia punya green zone tu. So sebelum green zone tu habis dia akan kembang dulu besar-besar. Maksudnya itu adalah momentum terakhir sebelum dia kuncup. So bila dia dah mula kuncup maksudnya bullish punya zone dah habis. Okay. Kalau tengok weekly pula saya buat garisan macam ni. Weekly punya zone merah dia kat sini, dia habis kat situ. Okay. Dia habis kat situ. So selepas entry signal tu lambat sikit lah. Beberapa minggu kemudian baru dia masuk dalam bullish punya zone. Tapi dia punya bullish punya zone ni saya nampak dia masih lagi nak kembang. Okay, dia masih lagi nak kembang. So dalam proses nak kembang lah. So paling-paling pun dia akan kembang macam ni lah. Ini yang sebelah sini tak cukup data so dia tak keluar. Dia akan kembang betul baru dia akan kuncup balik. That's mean dia dah habis momentum dia. Okay. Itu baru satu counter. Okay. Itu baru case. Case lagi. Pukul 9.30 tadi, pagi tadi kita ada Presta. Okay, 9.30 pagi tadi kita ada Presta. Mungkin saya buka juga platform lah sekejap. Okay. Saya buka platform juga. Kita nak mudah untuk ni. Sementara tunggu platform buka. Okay, saya nak tengok case punya ticker chart. Ticker chart dia tak cantik sangat tadi. Memang tadi kan banyak yang drop kan. Banyak yang drop lepas tu dia naik balik. Presta, kita tengok Presta. Sebab Presta tadi ada standby up. So lepas dia punya standby up terus dia naik. So dia punya standby up tadi jam 9.33. So 9.33 dalam lebih kurang area dekat bahagian 9.33. Area sinilah. 9.30 ni area sinilah. Okay. Kat sini. So dia punya signal standby up muncul kat situ. So dari situ terus dia buat kenaikan. Okay. Kalau tuan-puan terus pick Presta tadi. Okay. Berdasarkan standby up punya signal. So saya tukar dulu kepada daily. Okay. Kalau daily ni kita just nampak satu batang lilin je lah yang terbentuk hari tu kan. Untuk lebih jelas kalau nak gunakan alert ni kita boleh tengok time frame kecil. Macam saya biasa saya akan tengok dalam 5 minit ataupun 30 minit. Okay. 5 minit paling sesuai lah kalau nak nak FIFO kan. So kalau 5 minit yang ni yang pukul 5 tadi. So kita tengok yang pukul 9 pagi. Okay. Dia punya 9 pagi area sini. Saya tanda dulu.
Okay. Dia punya time frame 9 pagi dekat sini. 5 minit punya time frame, jam 9 pagi dia mula kat sini. Sebaik sahaja ada je alert tadi. Okay, standby up. Mana dah? Ni 9.33. Terus kebetulan pada waktu tu dia hari dia buka tu tadi dia dah ada re-entry signal. Okay. So kalau tengok zone pun dia masih dalam bullish zone, hijau yang cantik. Okay, dia kuncup sekejap, ada re-entry balik, ada re-entry balik. So besok saya nampak dia masih lagi nak meneruskan kenaikan lah sebab dia masih lagi dalam bullish zone yang okey. So tu yang 5 minit. Kalau kita besarkan sikit dia punya time frame, okay, dah ada exit signal, dia drop sikit, dia meneruskan kenaikan. So maksudnya Presta ni masih okey. Okay, Presta masih lagi nak meneruskan kenaikan. 1 jam pun okey, 4 jam pun okey. Cuma 4 jam dah mula ada exit signal. So time frame kecil masih nak naik, time frame besar dah bagi warning, kena hati-hati. Okey. Daily punya signal dah mula ada exit signal, tapi sini ada re-entry. Okey. Kalau tengok yang bawah ni masih lagi dalam strong bullish area, masih lagi nak naik dan dia masih lagi dalam strong green zone. Okey, dari sini dia mula green dia kan. Masih tak habis lagi, and then kita tengok weekly pula macam mana. Weekly dah mula ada exit signal, tapi dia biasanya bukanlah immediately lepas satu exit signal terus drop kan. Biasanya dia ada 1-2 exit signal baru dia drop. Cumanya yang saya nampak Presta ni apa yang menarik adalah kita tengok secara general kan. Kita tengok secara general dulu sebelum ni dia punya permulaan bullish dia kat sini. Lepas dia hijau terus dia naik sampai ke situ. Ini weekly tau. Ini mingguan punya, okay, mingguan punya signal. And then bila dia dah habis dia punya bullish tu, dia dah merah kan, dia drop sampai ke bawah. Okay, dia drop sampai situ. Dia drop sampai situ. So dia dah habis. Okay, bullish yang kuat dah habis, bearish yang kuat pun dah habis. Sekarang dia dah masuk dia punya zone hijau yang baru. Okay, zone hijau yang baru. So kalau tengok exit signal dah ada, mungkin dia akan naik 1-2 candle lagi weekly. Dia akan buat retracement, tapi dia punya retracement dalam zone hijau yang baru. Maksudnya saya nampak dia masih lagi strong lah untuk buat zone hijau yang baru. Tak tahulah kan sampai mana, tapi dia akan buat zone hijau yang baru. Macam tu je lah. Mungkin nak naik lagi lah. Okay. Cuma mungkin naik 1-2 candle, drop sikit, barulah naik lagi. Cuma kalau weekly time frame memang ambil masa yang panjang lah. Untuk confirmkan lagi, kita tengok monthly. Okay. Kalau tengok monthly punya, yang sebulan-sebulan punya time frame, dia dah habis yang green zone sebelum ni. Sekarang dia dah dalam red zone. Cumanya apa yang menarik adalah walaupun dia red zone, dia dah kuncup dah kat situ. Dia dah kuncup. Maksudnya dia dah mula menguncup kan. Dia dah nak habis. And then dah ada entry signal untuk monthly. And then yang lebih menarik lagi kalau tengok kat bawah ni. Okay, kalau tengok kat bawah ni kan, saya letak macam tu. Dia punya teks tu kan. Histogram dah mula bullish. Okay. Dia dah mula bullish. Maksudnya kalau nampak garisan tengah ni, yang level 50 ni, dia dah mula cross ke atas, dah mula naik ke atas dan dia dah mula warna putih. Okay, mula warna putih. Warna putih tu maksudnya permulaan bullish lah. Okay, warna purple ni bearish, putih ni bullish. So dia dah mula cross ke atas. Dia punya midline dia, and then naik ke atas dan mula warna putih dan bullish. So saya nampak personally Presta masih lagi strong momentum untuk naik lah. Okay. Cumanya kalau kita punya discussion malam ni purely technical lah, tak ada campur news ke, tak ada campur QR, tak ada campur sentiment sektor COVID dan sebagainya, tak ada. Ini memang pure technical analysis berdasarkan chart dan indikator sahaja. Okay, dan alert lah. Okay. Tu berkenaan dengan Presta baru 2. Setakat ni okey tak? Boleh faham tak apa yang saya beletih pula. Apa yang saya share. Okey tak? Boleh jelas tak? Boleh nampak tak? Okey. Kalau faham okey.
Rakan-rakan dekat Facebook kalau boleh faham, boleh komen sikit faham tak. Tapi disebabkan saya gunakan indikator dan alert channel ni, so indikator dan alert channel ni saya tak buka untuk public. So, saya cuma buka untuk subscription untuk ahli-ahli group sahaja. So siapa-siapa yang subscribe untuk belajar dalam group baru saya bagilah. Okay, baru saya bagi, baru kita discuss lebih detail dalam group. Cuma malam ni saya just open untuk discuss counter-counter macam tu je. So nak tanya counter apa semua boleh, tak ada masalah. Okey. Semua faham, alhamdulillah, syukur. Maksudnya saya punya penerangan boleh diterima kan. Bukan boleh diterima, maksudnya boleh difahami lah. Okey, so kita tengok satu lagi counter. Kita naik sikit lagi daripada jam 9.33 tadi. Kita ada PCCS. Okay, PCCS standby up. So saya tengok dekat sini PCCS. Okay, PCCS standby up. Okay, dia punya standby up muncul pada jam 9.33 juga. Cumanya ticker chart dia tak cantik. Okay, ticker chart dia tak cantik. So kita tengok kenapa PCCS ada standby up. Okay. PCCS ni dia syariah counter juga. Okay. Itu dah okay dah, maksudnya dah lepas satu lah. So kita start daripada daily. Okay, kita start daripada daily. Dia dah agak tinggi sebenarnya daripada starting dia punya green zone. Kalau nak kira, dia punya green zone start dekat sini. Apabila red zone dia dah kuncup kan. Dia punya green zone start kat sini. So nak cakap dah habis pun belum lagi. Dia masih lagi dalam green zone. Entry signal paling awal dah muncul lama dah. Dia dah 27 Mac lagi dia dah muncul. And then sini pun ada re-entry signal juga. So okay. PCCS ni muncul standby up. Tapi personally saya nampak daily chart dia okay. Masih dalam green zone. Okay. Cuma dia baru lepas je dia punya exit signal sebelum ni. Pada 8 Julai sebelum ni. Okay. Exit signal, lepas tu dia retrace lah. Okay. Setiap kali ada exit signal, memang dia akan retrace most of the time. Tapi exit signal ni bukannya maksudnya satu exit signal terus retrace, tak. Dia akan ada beberapa exit signal baru dia akan retrace. Untuk nampak lebih jelas, kita tengok time frame yang lebih kecil. Contoh, saya buka 30 minit. Contoh lah kan. Contoh 30 minit. Okay, kita buang dulu lukisan yang ada. Contoh macam ni. Pada time frame 30 minit sebelum ni dah banyak entry. Lepas tu dia dah ada exit signal. 1, 2, 3. Exit signal yang ketiga baru dia retrace. Tapi kita dah tahu dah. Exit signal yang mula-mula tu dia dah bagi warning. Okay, dia dah bagi warning yang dia akan buat retracement selepas itu. Cuma kita tak tahu berapa candle dia akan naik. Beberapa candle lagi sebelum dia retrace. That's why kalau dah ada exit signal kena standby lah. Kejap lagi saya akan go through balik counter-counter yang tuan-puan tanya. Tapi saya nak sentuh sikit lah counter-counter yang ada dalam kita punya alert channel yang standby up. So basically kalau tengok PCCS, saya nampak dia akan buat rebound lah. Okay, dia akan buat rebound pada daily. Tapi kalau tengok half hourly, setengah jam, 30 minit, dekat sini tak cantik. Saya cuba lukis sikit lah. Okay, kalau 30 minit, dia punya green zone start kat situ kan. Ini dia punya green zone. So dia dah buat perkembangan yang pertama. Tapi perkembangan pertama ni, dia akan retrace dulu. Okay, kalau tengok dia punya ni, sini dah purple. So purple ni dia akan cross ke bawah garisan tengah ni. So dia akan sama ada lama ataupun sekejap. Tapi saya nampak dia macam sekejap je lah. And dia tak akan terlampau dalam. Dia macam ni je. So mungkin kalau dia retrace pun macam tu je lah. Lepas tu dia akan cross balik naik ke atas. Baru dia akan buat bullish zone yang baru. Okay. So maksudnya dia akan kuncup dulu sekejap. Maksudnya candle ni lah kan. Candle ni akan drop sikit. Baru dia akan naik balik untuk buat dia punya ni. Untuk dia buat dia punya zone hijau yang kedua. Maksudnya dia kembang. Kuncup, kembang lagi. Baru kuncup balik. Baru habis. Macam tu lah. Okay. Ni. Ini cara technical analysis yang uncommon technical analysis. Yang mana orang lain tak buat macam ni lah. Okay. Dia tak diajar dekat luar. Ini saya je dengan ahli-ahli group je yang pakai benda ni. Okay.
PCCS short term nampak dia akan retrace dulu, cumanya daily belum ada exit signal. So daily saya nampak dia akan terus meneruskan kenaikan lah. Okay, dia akan memang didong-didong dulu sikit. Cuma dia tak akan retrace banyak. Okay, sebab sini pun dia punya telikan yang di kat bawah ni pun dah menetaskan dia akan naik. Dia akan naik. So dia akan cari exit signal lah. Okay, dia akan cari exit signal. Okay. Satu lagi saya ambil daripada standby out. Lepas tu saya open. Kita discuss apa-apa counter yang tuan-puan nak. Okay, Apasia. Okay, kita tengok Apasia. Apasia tadi dia muncul pada standby up jam 9.34. 9.34 dia lambat sikit je. Beza 1 minit je daripada counter yang kita discuss tadi kan, QES tadi. Dengan apa tadi, PCCS. Apasia 9.34 lebih kurang kat sini lah. Okay. Kalau tengok daripada wave dekat ticker chart pun kita dah tahu dah dia cantik. Okay, kita dah tahu dah dia cantik. So, kita tengok pula dekat chart kat sini. Okay, daily chart dia menarik sangat. Tapi saya buang dulu semua lukisan yang ada. Saya tukar kepada 30 minit. Kita tengok 30 minit. Sebab time frame kecil ni akan menentukan dia nak buat apa. Okay. Kalau tengok 30 minit, 4 Ogos jam 10.30 tadi. Tadi pagi kan. Jam 10. Okay, jam 10, 30 minit punya time frame dia dah ada entry signal. Lepas dia entry signal tu terus dia naik. Dan dia dah ada exit signal. Dan dia dah ada 3 kali exit signal. So, saya expect besok dia mungkin akan drop dulu sekejap. Yang 30 minit punya time frame kan. Dia akan drop dulu sekejap, baru dia akan sambung naik. Untuk mengesahkan, kita tengok yang time frame besar sikit. Besar sikit pun dah ada 2 exit signal. Yang 1 jam punya. Yang 4 jam baru ada 1 exit signal. Dan yang daily belum ada. Kalau daily belum ada exit signal, maksudnya masih cantik lah. Okay, masih cantik lah, dia akan naik lagi. So sebelum ni dia dah ada red zone. Okay, saya tanda sikit lah red zone dia. Red zone dia tak kuat sangat. Lepas tu dia dah habis dia punya red zone dia. Red zone ni maksudnya bearish lah. Okay. Dia dah mula masuk green zone. Dia dah maksimum punya momentum kat situ. Lepas tu dia ni saya biasanya kalau maksimum momentum tu kan, dia akan accumulation sikit lepas tu. So ini dia punya accumulation area. Baru dia akan masuk dia punya another green zone yang baru lah. Dia start kat situ. So another green zone yang baru ni biasanya dia akan buat 3 kali punya pergerakan wave. Okay, kalau saya buat wave dia biasanya dia akan buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang macam tu lah. Tapi taklah exactly macam tu. Okay. Sama dengan yang ni lah. Okay, yang ni dia punya wave dia 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia habis. Okay, bila dia habis dia akan buat correction lah. Ataupun kalau cara mudahnya kita boleh cakap dia masuk dalam accumulation area lah kan. Accumulation lah, collection. Okay, so wave yang baru ni 1, 2, dia akan naik lagi lah 3, 4, baru lepas tu dia akan retrace, lepas tu dia akan naik lagi. Okay, kalau tengok dekat bawah ni, ni saya contohin sikit macam ni pun nampak okay. So dia tak ada bearish yang macam ni. Okay, ini adalah bearish sebab dia berada di bawah garisan tengah tu kan. Lepas tu dia cross kat sini, then dia maintain je bullish. Okay, dia maintain bullish. So saya expect dia akan naik lagi dan naik lagi. Bahagian telur ikan dia kat situ. Telur ikan ni kawasan dia buat correction lah. Ataupun oversold area kita panggil. Okay, so mungkin itu sahaja counter yang saya discuss, yang saya ambil daripada alert channel. Kita ada banyak lagi alert channel sampailah ke petang. So mungkin saya ambil yang petang sikit satu lah. Kita tengok RGT. Okay, kita tengok RGT. Saya tengok RGT ya. RGT ni syariah ke? RGT syariah. Okay. Tadi pun dia dah naik tinggi dah. Lepas tu dia buat retracement. Lepas tu dia maintain je sideways kan. Okay, kita tengok RGT. RGT daily punya chart dah mula ada exit signal, dah ada 3 kali exit signal, so kena hati-hati. Okay, kena hati-hati. Memang dia boleh buat kenaikan lagi 1-2 candle lagi kan. Cuma jangan terlampau excited sebab nanti
Bila dah dia naik tinggi, kita pun masuk pula dekat tempat paling tinggi sekali dekat exit signal tu. Itulah puncaknya. So dia akan retrace kan. So, bila dia retrace maksudnya kita dah tersangkut kat puncak. Tu kena hati-hatilah. So untuk confirm kan kita tengok time frame kecil. Okay, setengah jam dia dah retrace. Okay, setengah jam dah retrace tapi sini dah menunjukkan dia akan naik lagi kan. So dia akan naik lagi. Tunggu yang exit signal yang baru. Okay, kalau baru-baru nak masuk mungkin boleh decide lah. Okay, mungkin boleh decide. Masih okay. Masih selamat lah kalau nak buat entry. Cuma kena hati-hatilah sebab daily dah mula ada exit signal macam tu. Okay. Tengok weekly macam mana. Weekly masih okay. Weekly dia baru je 1, 2, dia nak buat 3. So kalau tengok dia punya green zone ni, belum betul-betul yang maksimum punya green zone. Yang ni pun macam acah-acah je. Red zone ni pun macam acah-acah je nak jadi red zone tapi tak jadi sangat. So maksudnya ni green zone yang consider green zone yang paling kuat lah. Green zone yang paling kuat. So dia nampak akan naik lagi lah. Okay, nampak akan naik lagi. Tengok monthly dia pula macam mana. Monthly ni macam saya nampak dia akan buat macam ni. Saya nampak dia akan buat macam ni. Tapi tak boleh lah kita nak cakap dia mesti kena buat kan. Tak. Tapi nampak kemungkinan besar lah. Kemungkinan dia akan buat macam tu. Ini pun dia dah drop kau-kau. Sini accommodation area dia dah naik. Cumanya dia akan retrace dululah. Okay. Kalau 1, 2, 3. Dia akan retrace dulu sampai bawah sikit. Baru dia akan naik lagi. Okay. Itu dari segi kita tengok sifat pergerakan harga kan. Okay. So sekarang saya nak tengok counter-counter yang ahli-ahli group tanya. Okay. Mana? Sekejap. Mana chatting ni? Dah tak jumpa dah chatting kat mana dah. Dah. Okay. Puan Iza tanya, tengokkan Bio Holding. Lepas tu Muhammad Nasrullah tanya Elsoft. Okay, saya tengok Bio Holding. Bio Holding Alpha. Okay, ini dia punya monthly dia. Bio Holding ni seperti biasa, saya memang akan sentiasa tekankan sekiranya, okay, sekiranya candle Bio Holding ni berjaya break dia punya ketinggian paling tinggi sebelum tu iaitu 355, dia baru jadi bullish wave. Kalau sekarang dia tak confirm lagi dia adalah bullish wave. Dia baru je buat satu macam dia baru test, okay, dia baru test je melepasi garisan tu tapi tak confirm lagi. Dia kena ada satu candle monthly yang break garisan 355 baru dia akan jadi bullish. Masa tu boleh all in. Tak adalah saya tak adalah suruh masuk kan, tapi kena tunggulah, okay, kena tunggu. Once dia dah confirm baru okay. Kalau tak confirm jangan. Cumanya monthly dah ada entry signal yang kuat kat situ kan. Itu pun signal jugalah sebenarnya. Okay, kalau kita tengok weekly dah ada exit signal. So saya expect exit signal retrace. Okay, exit signal retrace. So berapa jauh dia nak retrace kita tak tahu. Tapi most of the time kalau dia punya Marubozu tu besar, dia boleh retrace paruh daripada Marubozu ataupun 50% retracement lah kan. Tapi kalau tengok macam Bio Holding ni dia tak berapa nak retrace sangat. Kita tengok daily pula. Daily pun dia retrace macam tu je, tak berapa nak bersungguh-sungguh sangat retracement. Cumanya yang saya risau daily dia kat sini lah, ada purple sikit kat situ. So bila purple ni kalau nak lebih jelas saya buat macam ni. Ini ada retracement kan. So ini adalah zone bullish. So bila ada retracement dia akan drop. So dia akan drop. Berapa jauh dia nak drop? Sini dah ada segitiga merah. So dia akan drop macam tu. Adakah dia nak break dia punya garisan tengah? Kita tak tahu. Kalau dia break dia akan drop lagi. So kalau break dia akan drop lagi. Macam itulah. Okay. Tapi masih lagi dalam green zone. Maksudnya dia masih dalam arah menaik. Dia akan retrace. Cuma dia akan naik, turun, naik lagi tinggi, turun dan naik lagi. Maksudnya dia akan buat high, high, low, low. Macam tu. Okay. Adakah ada potensi nak break yang ini? Wallahualam. Tapi kalau sekiranya dia break, maksudnya dia dah tukar dia punya trend, wave generally dah jadi bullish, dia akan naik lagi tinggi. Mungkin
Mungkin kita tak tahu kan. Mungkin 70 sen ke 80 sen. Tapi itulah syarat dia kena break itu dulu. Kalau dia tak break, tak boleh nak cakap. Gitu. Okay, Airsoft. Kejap lagi saya tengok yang komen dekat Facebook. Okay, Airsoft cantik dari segi daily dia. Okay. Sebelum ni dia dah ada dia punya green zone yang kuat kat sini. Red zone. Red zone dia memang kuat sangat, okay, sampai ke situ dia punya red zone dia, momentum dia ni. Momentum dia punya penurunan tu kan. And then dah habis. And then dia masuk dia punya green zone kat situ, habis kat situ. Lepas tu dia buat saya panggil accumulation lah, okay, dia buat accumulation. So sekarang dia belum habis lagi dia punya accumulation, cuma dia dah menunjukkan tanda-tanda yang dia dah nak escape daripada accumulation zone. Saya expect dia akan buat another green zone kat situ. Berapa jauh dia nak naik kita tak tahu, tapi kita nampak dia akan naik lah. Okay. Lepas tu dia dah ada mula bagi re-entry signal kat situ. Okay. So saya tengok weekly. Saya buang dulu ni. Weekly pun okay sebab dia punya green red zone pun dah kuncup dah nak habis dah kat situ. Ini pun dah mula menunjukkan bullish lah, dia dah mula cross naik ke atas kan, dan dia warna putih. Cumanya monthly kita tengok macam mana. Monthly masih lagi dalam red zone, cuma dia dah mula menguncup. Maksudnya momentum red zone tu dah nak habis lah. Mana tahu kok tiba-tiba kan dia habis je kat situ, dia mula buat green zone macam ni. Start kat situ, pop naik sampai situ. Kaya dah. Macam tu lah kan. Tapi ini monthly lah, maksudnya kalau nak swing, monthly punya swing lah. Okay. R warna kuning, R tu reversal. R warna kuning tu reversal. Okay, saya baca komen dekat Facebook dulu. Dari atas lah dari atas lah. Siapa yang lagi awal komen tadi? Pero Legacy Farm, Counter Connect. Lepas tu Syukri Haji Daud, Tuan Syukri komen OpenSys. Lepas tu Tuan Husaini komen 80. Okay, saya tengok Connect dulu. Okay, kita tengok Connect dulu. Tapi kalau nak komen semua sekali memang tak sempat lah. Kita tengok mana sempat je lah. Okay, tengok daily dia okay. Connect cantik, ada entry signal. Dekat bawah ni dah mula bullish, tapi dia belum cross naik ke atas lagi. Memang ada potensi. Dan saya nampak dia punya green zone, dia punya red zone ni dah mula kuncup. Expected dia akan habis lebih kurang kat sini lah. Mungkin lah kan, mungkin dia habis kat situ, baru dia masuk green zone yang baru. Masa dia green zone tu boleh layan lah. Okay. Connect ni okay. Ini kiranya macam permulaan dia nak habis dia punya bearish. Bearish punya zone. Okay. Kita tengok OpenSys. Okay. OpenSys ni macam tak berapa menarik sangat. Bukan tak berapa menarik, dia dah habis lah dia punya ni. Kalau tengok dia punya green zone mula dekat sini. Green zone dia mula pada April 8 April lagi. So dia punya maksimum green zone dia habis kat sini. Dekat 9 Julai. Antara 24 Jun dengan 9 Julai lah dia punya maksimum bullish. Lepas tu dia habis dah kat situ. So sekarang ni saya expect dia akan buat retracement dulu. And then dia masuk dalam red zone. Okay, red zone ataupun bearish. Sebab dekat bawah ni pun dah mula bearish. Okay. Dah ada segitiga merah ni yang menunjukkan dia drop lah, dia nak drop kan. Cuma yang kita boleh buat sandarannya adalah telur ikan ni je lah. Telur ikan ni kawasan yang oversold area. So kena tunggulah. Tunggu dia buat oversold. Hopefully dia punya bearish pressure ni tak kuat sangat lah. Okay. Cumanya kalau tengok kat sini dia belum ada tanda-tanda reversal apa semua. So OpenSys ni kalau baru nak masuk saya cadangkan hold, jangan masuk dulu. Perhatikan dulu, tunggu dia punya retracement habis. Bila retracement dah habis, maksudnya red zone dah habis semua, baru okey lah. Tapi kalau dah ada kat dalam
Kalau nak cut loss pun tak perlu sebenarnya, sebab dia masih lagi general trend dia masih naik. Okay, kalau tengok weekly masih okay je. Weekly dia cuma dia buat retracement je lah. Okay, dia buat retracement. Weekly baru je dalam green zone kat sini kan. Exit signal, retrace, dia akan naik lagi. Cuma tunggu je lah, tunggu habis. Ni dia turun je, bila dia dah habis semua retracement mungkin drop jauh sikit lah. Most probably kalau saya lukis ni, ni kan exit signal, dia akan retrace kan. Ni pun dah ada segitiga merah tu, dia akan retrace. Kalau dia break ke bawah, dia akan retrace lagi jauh. Okay. Cumanya dia tak adalah nak sampai habis ke bawah tu. Mungkin sampai situlah dia naik. Kita tak tahu kan. Nanti kalau nak betul-betul tengok kat mana retracement tu, kena tarik Fibo lah. Okay, kena tarik Fibo. Tapi kat sini saya tak buat lah. Okay. Kena tarik Fibonacci. Okay, kita tengok 80 tadi. Connect, OpenSys dan 80. Kita tengok 80. Okay, 80. Okay, tengok 80 Okay, saya start dari sini 80. Sebelum ni dia dah mula dia punya green zone. Okay, green zone sampailah situ habis. Okay. Maksudnya sepanjang ni dia exit kan. Kita pun tak tahu nak exit kat mana dah. So kalau tak tahu nak exit kat mana, tunggu je lah sampai dia punya apa ni, overbought area kat sini. Ni dah betul-betul overbought dah ni. Okay, dah ada telur ikan merah ni kat sini. Overbought area lah tu. So ada pula segitiga merah tu, maksudnya selepas overbought area dia akan turun lah. Okay. So dia dah melepasi kawasan oversold area yang telur ikan yang kuning ni. So area sini saya expect yang red zone sebenarnya, red zone ni kan, dia lebih kepada accumulation area lah. Okay, kat sini dia accumulation, and then apa yang akan berlaku adalah saya expect dia akan buat another green zone. Okay, dia akan buat another green zone, cuma kita tak tahu dia nak pergi mana. Okay, kita tak tahu dia nak pergi mana. Okay, daily dah ada exit signal kan, dia akan retrace sikit tapi dia akan naik lagi sebab dia baru start je, green zone baru start. Untuk 80. Okay, saya tengok weekly pula. Weekly macam tadi jugalah. Okay, macam tadi juga. Saya lukis sikit lah nak bagi nampak. Okay, macam tadi juga dia ada exit signal, dia retrace sikit, lepas tu dia akan naik balik kan. Samalah macam ni. Dah ada signal merah tu, dia akan turun lah. Tapi dia punya penurunan ni dia tak break midline. Okay, dia tak break midline ni. Dia maintain je dekat kawasan bullish dekat atas, and then dia dah mula warna putih. So saya expect dia akan naik. Macam tu. Okay, saya expect dia akan naik. Berapa jauh dia nak naik, tunggulah. Kalau dah mula ada exit signal tu, kena hati-hati dah lah. Okay. Okay, 80. Okay. Go Ocean. Go Ocean weekly dah mula ada exit signal, so kena hati-hati. Daily pun dah mula ada exit signal. Ini pun dah mula ada overbought area. Kalau sekiranya besok dia mula ada histogram warna purple, better keluar dululah. Okay, better keluar dulu. Mungkin dia nak retrace lagi jauh lah ke bawah. Okay. Tapi dia masih dalam bullish trend. Maksudnya dia masih dalam green zone kan. Kalau dalam green zone, dia akan naik balik. Cuma dia akan retrace dululah. Okay, dia akan retrace dulu. Kita tak tahulah dia nak retrace sampai mana. Tapi nampak dari sini nak menunjukkan dia akan retrace lah. Dia akan naik juga. Masih lagi dalam trend menaik. Cuma retrace sekejap. Itulah yang saya nampak. Okay. Okay. Hafiz Hamzah tanya D-Nex. D-Nex. Lepas tu Reza tanya LKL. Aizuddin tanya JHM. Okay. Kita tengok D-Nex dulu. LKL. Baru JHM. Okay. D-Nex saya tengok daily. Sekali tengok apa. D-Nex sebelum ni dia dah ada bearish zone yang kuat sampai situ kan. So dia dah habis dah. Dia punya bearish zone sampai situ dah habis. Okay. So tekanan bearish momentum dah habis dah. Sini memang maksimum lah. Dia punya bearish. So dia start bullish kat sini. Okay. So dia naik sampai sekarang lah. Actually dia dah habis kat situ.
dia punya first initial bullish area. Lepas tu dia masuk dalam accumulation phase kat situ, baru dia naik yang second punya bullish area. Ini saya komen hanya berdasarkan bullish dengan bearish punya zone je. Okay. Cumanya yang saya nampak sekarang, yang zone yang bullish yang baru ni dia tak habis lagi. Okay. Dia baru start je macam tu. 1, 2, mungkin dia naik buat 3, 4, 5 macam tu lah saya nampak. Lebih kurang lah kan, lebih kurang. Cuma kena holding power lah. Nampak sebab sebelum ni dia dah ada exit signal kan, dia retrace, ini belum ada exit signal. So ada potensi dia nak naik lagi tinggi. Okay. Untuk di next. Kalau tengok weekly pula, di next ni, dia dah lama dia punya bearish zone, sekarang baru je nak start bullish. Okay, baru nak start bullish. Sebelum ni dia dah buat bullish sampai harga 670. So hopefully yang new bullish ni dia boleh naik sampai, kalau naik sampai 50 sen pun dah okey dah. Naik sampai 40 sen pun dah cukup bagus. Tapi dia baru start lah. Okay. Dia next baru start. Hopefully dia naik lagi tinggi lah. Cuma dah ada overbought area kat sini. Tu je lah. Kalau tengok monthly dia macam mana? Monthly lagi best. Saya ada entry signal lagi. So maksudnya dia punya bearish zone tu memang dah habis lah. Bukan dah habis. Betul-betul nak habis. Maksudnya di next ni ada potensi. Okay. Di next ada potensi. Mana yang komen tadi? Okay. LKL lah. Kita tengok LKL pula. Okay. LKL ni saya tengok daily dulu. Okay. Saya tengok daily dulu. LKL ni kita dah komen dah hari tu masa discussion dalam group kan. Memang dia dah habis dia punya dia dah bullish zone yang mula-mula tu. Lepas tu dia accumulation, sekarang dia masuk second punya bullish zone. Saya expect dia akan naik lagi sikit, okay? Tapi dia dah mula ada overbought area kat sini. Kalau sekiranya dah muncul histogram purple, kena hati-hati. Sekarang belum. Sekarang histogram masih strong bullish, okay? Most probably ada kenaikan lagi lah, okay? Kita tengok weekly. Weekly dah mula ada exit signal. So kena hati-hati. Kena hati-hati. Tapi kat bawah ni masih menunjukkan strong bullish. So kalau saya buat wave dia macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5. So tak mustahil dia naik sampai RM2 sebab masih lagi strong bullish kan. So saya tengok monthly. Monthly sebelum ni data tak cukup. Tapi dia strong bullish. Saya expect mungkin dia kalau dia retrace pun dia buat retracement sikit baru dia sambung naik lagi. Okay, LKL JHM. Okay, saya tengok JHM. Kita stop pukul berapa ni? Oh, JHM cantik. Monthly ni. JHM monthly punya chart amat cantik. Saya ada re-entry signal lagi kat sini. Ada candle putih tu. Candle putih ni yang khas candle yang saya buat sebenarnya. Color itu kan. Candle putih tu adalah candle entry. Dia dalam bullish area monthly. Sini dah ada bullish yang cantik. Dia buat sikit je dia punya bearish dia kat situ. Lepas tu dia bullish balik. Monthly cantik. Weekly pun cantik. Daily saya expect dia akan kembang lagi. Dia kuncup sekejap sebelum dia kembang lagi. Okay. Tengok kat bawah ni. Dia dah oversold area kan. Dia putih kat situ. Ni putih ni adalah bullish lah. Okay. Lepas tu apa? PDZ. Okay, saya tengok PDZ. Okay, PDZ. Exit signal. Retrace. So belum ada lagi tanda-tanda yang dia nak reverse. And then dia punya histogram purple pun macam nak break ke bawah. So kena hati-hati. Dia masih dalam oversold area. Weekly masih lagi weekly maksudnya dia baru je habis exit signal weekly tu kan. So dia akan retrace lagi lah. Tapi kalau tengok pada monthly, dia dah habis dia punya extreme punya bearish area hari tu.
Dia baru je candle pertama monthly candle yang masuk dalam green area bullish. So PDZ saya nampak long term dia baru nak start bullish. Weekly punya term dia akan retrace dulu sekejap tapi akan naik lagi. Daily punya chart belum ada tanda-tanda nak reverse. Okay, so mungkin dia akan buat dia punya red zone baru sekejap. Ni kan dia retrace buat red zone baru apa semua. Tunggu green zone baru dia akan sambung. Tapi monthly dia menunjukkan yang dia akan naik long term. Okay, okay, so okay, sampai PDZ dulu. Saya nak tengok dekat Facebook pula. Nextgram, okay. Tuan Khairul Firdaus tanya Nextgram. Mazurai tanya OpenSys. OpenSys saya dah komen. Ash Bush, doktor kalau tidak keberatan mau komen you crash retrace kejap ke lama ada kod 777. Kod 777 tu tak ada maksud yang spesifik. Dia cuma nak tunjukkan Jurong tu bosan. Jurong tak ada kerja. Dia tak ada kod apa-apa yang spesifik. Tak tahulah kalau Jurong sama Jurong kan dia ada spesifik kod dia kan. Biasanya kita tahu satu-satu lah kan. Maksudnya satu nak jual, satu nak beli. Kalau 777 tu saya tak sure apa maksud dia. Tapi dia macam dia kebosanan lah. Jurong tu boring. Okay, saya komen sikit. Go Ocean kita dah komen ya? Go Ocean dah komen? G Ocean. Dah ada lukis-lukis ni. Dah kan tadi? Saya tengok Nextgram. Saya tengok Nextgram. Kenapa tak keluar? Oh, silap eja. Nextgram. Okay, Nextgram saya tengok daily dulu. Okay, kita tengok daily dulu. Daily masih dalam green zone. Masih lagi nak meneruskan kenaikan. Okay. Weekly pun dia dah skip dia punya exit signal sebelum ni dan dia naik. So maksudnya dia masih dalam strong bullish area. Okay, kalau sekiranya besok yang ni yang exit signal ni maksudnya dia dah ada exit signal lah kat sini. So kena hati-hatilah. Saya expect mungkin dia naik sikit baru dia akan retrace. Okay. Monthly baru start green zone je. Dia akan retrace dulu baru sambung green zone yang apa ni meneruskan dia punya green zone lah. Okay. Long term Nextgram okay. Monthly cuma itulah kena ada holding power monthly yang kuat. Daily okay. Kalau nak short term okay je. Kiasik. Okay, kita tengok Kiasik. MBS Trading tanya Kiasik. Kiasik dalam accumulation area. So okay. Dia masih accumulation area. Kalau entry dalam accumulation area kena tunggu dia habis lah. Okay. Tunggu dia habis accumulation area. Dia akan naik. Tapi dia tak nampak sangat macam mana saya nak cakap. Dia belum strong lagi untuk di break accumulation area. Okay. Dia cuba dah kat sini tapi ada exit signal tu dia drop sekejap. Lepas tu lah. Okay. Cuma kena tunggu masa lah. Kiasik ni tak ada apa. Dia dalam accumulation area. So tunggu je. Okay. JCY. JCY okay. Daily masih cantik ni. Masih lagi dalam green zone yang kuat. So masih lagi nak meneruskan kenaikan lah. Weekly dah ada sikit lah exit signal kan. So kena hati-hatilah weekly. So kalau dah mula ada purple punya Instagram tu dia akan retrace dululah. Okay. Cuma daily boleh layan lagi lah. Gatal pula hidup. Monthly dalam bearish punya wave. Okay. So dia generally dia menurun. Okay. Kalau kita tengok monthly kan. Macam ni. Saya buat dia punya garisan selari ni. Generally dia memang menurun lah. Macam tu. So dia punya trend dia adalah generally downtrend. So dia naik tu dia dah ada exit signal tu kena hati-hati sebab kalau kita takut dia retrace lepas tu dia tutup dia punya green zone ni pendek macam ni. Kalau dia tutup green zone ni pendek macam tu
maksudnya dia nak sambung lagi red zone ke bawah. Generally dia masih dalam long term JCY bearish punya trend. Okay, cuma dah ada exit signal monthly, cuma yang okay dia daily je. Daily dia okay. Kalau nak layan 1-2 candle lagi okay kot rasanya. Okay. Sehingga dia keluar exit signal lah. Okay, sebelum ni dah ada entry kat sini. 26 Mac dah ada exit, ni pun dah ada re-entry yang baru. Kalau exit sini dah ada re-entry baru. Pun dah ada exit banyak dah. Sini pun belum, sini je lah belum ada exit signal. Okay. MQ-Tech. MQ-Tech. Okay, kita tengok MQ-Tech. MQ-Tech. Okay. MQ-Tech ni risiko sikit lah. Dia dah ada exit signal tu kan. So. Tapi generally masih dalam green zone. Saya buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ni mungkin lah most probably wave yang kelima, so dia akan retrace. So bila dia retrace, kalau kita buat dia punya zone dia kan, dia buat macam tu. Situ adalah kemuncak dia punya zone dia lah kan macam tu. So dia akan kuncup, baru dia akan buat accumulation area kat situ. Most probably. So makan masa lah untuk dia buat, makan masa untuk dia buat another green zone. Okay, kita tengok weekly kan MQ-Tech. Weekly baru je start, dia akan retrace dulu, baru dia akan sambung kembang. Monthly tak berapa bagus sebab general trend dia, kalau tengok generally trend dia macam tu. Kalau saya buat trend ni kan, ni cincai-cincai ni, saya buat cincai-cincai sahaja. Generally dia menurun. Kalau tengok trend secara general dia macam tu lah. So kalau trade dalam trend menurun ni bahaya. Better trade dalam trend menaik. K1, okay. Saya tengok K1 K1WC ni, anak dia kan. K1 dululah, kita tengok K1. Okay, K1. Saya komen secara general dulu. Secara general, dia dah break dia punya ketinggian yang paling tinggi hari tu kat situ. So basically, dia dah buat bullish punya wave. Okay, dia punya wave yang baru adalah bermula kat sini, kat bawah ni. 012 01. So dia akan buat 2. Okay, kosong kat situ, 1, 2. Tak tahulah mungkin sampai situ ke sampai sini ke. Baru dia akan buat 3, 4 dan 5 kan. So kalau siapa yang ada holding power yang kuat, boleh hold. Okay, cuma takut tuan-puan tak sanggup lah. Okay, weekly, saya buang balik semua. Weekly sebabnya tadi dia dah limit up, so dia tak boleh nak naik. Sebab dia dah 2 kali limit up, so bursa dah bagi warning kan, bursa dah bagi rules. Kalau dah 2 kali limit up, dia tak boleh dah nak naik atas daripada dia punya limit up yang tadilah. So dia cuma boleh drop ke bawah. Okay, cumanya kalau nak tengok kat sini, dia belum ada exit signal. Most probably dia maintain je lah harga tu. Kalau dia drop pun drop sikit-sikit. Generally weekly dia akan naik lagi. So tak habis lagi ni. 1, 2, 3. Dia akan buat 3, drop lagi, baru dia akan naik lagi. So mungkin lah boleh cecah 75 sen ke atas, macam tu. Okay. Monthly dia okay. Ada exit signal. Mungkin ada 1, 2 lagi exit signal, baru dia akan retrace lah. Okay. Okay, saya tengok pula saya punya ahli-ahli group ni. TechMax. Okay, kita tengok TechMax. Kejap lagi saya tutup lah TechMax. Okay, saya tengok monthly dia pun tak menarik sangat ni, TechMax ni. Nak cakap dia dah jadi downtrend pun tak nampak sangat. Cuma nampak sekarang ni dia sideways je lah. Dia sideways je lah. Generally dia sideways. Tapi sekarang ni dah nak habis bearish zone. Mungkin dia akan sambung sikit lah bullish zone yang kecil. Weekly dah ada exit signal, that's why dia retrace. Habis je retracement ni, tunggu yang ni retrace dulu sampai habis, baru dia akan naik balik. Okay. Okay.
Daily tak cantik. Daily baru je start bearish. Cuma saya nampak bearish ni bukanlah dia nak drop sangat. Dia cuma dalam accumulation area macam tu je. So kena tunggu sekejap lah. Tunggu habis accumulation baru dia akan sambung naik balik. Macam tu je lah. Okay. Xinhua. Ya, saya tengok Xinhua. Xinhua daily masih strong bearish. Strong bearish. Dia tak habis lagi ni. Dah ada extreme bottom signal satu je, extreme bottom signal, tapi belum kuat untuk menunjukkan dia nak buat reversal. Kalau dalam strong bearish, walaupun ada entry signal, sini pun masih menunjukkan strong bearish. So dia tak valid sangat dia punya tu. Entry signal dekat bearish trend tak valid. Even weekly pun tak valid. Tak valid pula. Weekly pun masih strong bearish. Okay, weekly masih strong bearish. Dan monthly monthly dia pun strong bearish. Kalau saya buat dia punya channel, kita ambil kat situ kan, channel lebih kurang lah. Macam tu lah dia punya channel. So dia channel ke bawah. Masih lagi nak drop. So kalau kita belajar teknik analisis, kalau ada high dia akan pergi higher high. And then low, higher low untuk uptrend. Kalau downtrend dia ada high, lower high. High, lower high, betul lah. Low dan lower low. So yang kita nampak sekarang ni dia akan pergi lower low, lower low, 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 low. Macam tu lah. Banyak ni. K-group Siapa tanya ARK ikhlas. Macam mana betul tak saya sebut? ARK ikhlas. Tanya Ikemas. Bukan Ikemas. ARK ikhlas terus saya tanya Ikemas. Ikemas generally downtrend. Ternampak pula kat situ kan Ikemas. Tapi itu monthly. Okay, K-group. Kita tengok daily dulu sebelum kita komen yang lain-lain. Daily dah mula ada exit signal. So saya expect kalau sekiranya dia dah mula ada purple punya histogram kat bawah ni, dia akan drop. Sekarang dah ada exit signal, so kena hati-hati. So, kalau dah ada exit signal ni maksudnya dia dah mula nak ready untuk retrace lah. Okay. Dia dah buat accumulation area lama dah tu sebelum tu. Tapi ada tapi juga ni. Weekly dia cantik. Weekly dia cantik. Kalau saya buat wave dia macam tu. Lebih kurang macam tu kan. Okay. Weekly dia okay. Kalau daily dia memang akan retrace dulu. Retrace. Dia kalau daily dia akan buat macam ni. Itu daily dia. Okay, daily dalam weekly. Dia akan retrace, dia akan sambung lagi naik. Macam itulah K-group. Kanga ke Kanga? Saya pun tak reti sangat nak sebut ni. Kalau dia dah buat sebiji macam ni, kena hati-hatilah. Okay, sebab orang dah mula profit taking. So bila orang dah mula profit taking, dia akan drop lah. Macam tu pun dah ada exit signal lah kat situ. So saya expect dia akan berlaku profit taking lah. Okay, dia akan drop dulu. Jangan kejarlah puncak dia. Untuk weekly okay, masih lagi green zone, masih lagi nak naik. Cuma dia akan retrace sekejap. Monthly lawa. Okay, monthly dia baru just start green zone. Boleh naik lagi. Cumanya kalau tengok trend secara generally, saya ni dulu. Kalau tengok trend secara generally, dia start kat situ. Mana saya nak buat ni? Di situ lah kot. Dia dah break sikit lah dia punya downtrend channel. Hopefully dia ada potensi untuk reverse lah. Tapi itulah, monthly dia dah ada exit signal tu. Weekly pun ada exit signal dan daily pun ada exit signal. So kena hati-hati. Kalau dah ada kat dalam, kalau nak TP dah dulu. Okay. Boleh masuk balik nanti kan. Okay, Tuan Dolah COE. BC Mall.
Okay, tengok BC Mall. BC Mall dah daily dah mula ada exit signal. So saya expect dia akan mula buat retracement. Weekly dia masih okay, masih dalam bullish punya zone. Okay, 1, 2, 3 nak naik lagi. 1, 2, 3. Ada potensi nak naik lagi. Okay. Monthly. Cuma weekly, kalau weekly punya kenaikan, dia ambil masa lah. Okay, dia ambil masa. Yang menariknya BC Mall ni, kalau sekiranya saya buat, ni monthly punya chart. Okay, ini monthly punya chart. Saya buat garisan dia punya wave dia macam tu. Dia dah tukar dia punya trend. Dia dah tukar dia punya trend. So sekarang dia adalah bullish. Dia adalah bullish. So dia punya kosong dia start kat situ. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So kalau nak hold lama, berbulan-bulan lah. Okay. Okay, sebab dia dah mula tukar trend. BC Mall ni, trend menaik dah. Sekarang pun kalau monthly dalam green zone, cuma sekarang dah ada exit signal, dia akan retrace dulu. Ada peluang lah untuk entry kalau dia dah betul-betul buat retracement. Penta. Okay, kita tengok Penta. Cantik. Penta monthly cantik sangat. Cuma dia dah retrace sikit kan. Sini pun dah mula bearish. So kalau termasuk kat sini mungkin jauh juga ni dia nak retrace ni Penta. Tunggu je lah dia habis retracement. Dah ada exit signal dah kat situ. Okay. Dah siap gap down ni. Penta buat apa? Ada news apa-apa tak? Share split ke apa ke saya tak sure. Kalau biasanya kalau ada gap down macam tu, dia disebabkan oleh sama ada QR ataupun share split ataupun apa ni? Subdivision. Subdivision tu share split lah. Okay. ARBB. Dah nak pukul berapa dah ni? Saya tengok ARBB sekejap. ARBB daily dalam red zone, tapi red zone dia ni saya nampak dia bukanlah red zone dia buat bearish punya zone. Dia just nak buat accumulation je sebenarnya. Okay. Kalau tengok green zone dia macam tu kan. So sini adalah accumulation zone. So dia buat accumulation. Habis je dia punya accumulation, baru dia akan buat next green zone. Cuma masa lah. Cuma masa lah, dia akan ambil masa sikit. Sini dah mula weekly dah mula red zone, cuma saya tak expect red zone dia ni lama. Okay. Mungkin dia buat red zone yang kecil je. Contoh macam ni kan, ada green zone kecil ni kat sini kan, tengah-tengah tu kan. Macam tu lah. Dia buat kecil kat situ. Mungkin lah, most probably dia akan buat another green zone yang baru yang lebih besar. Okay. Most probably. TDEX. TDEX pun tadi saya duk tengok juga. Dia penny kan. Weekly TDEX cantik. Weekly dia dah baru je start green zone setelah red zone yang lama. Red zone dia lama dah. Situ baru habis kat situ. So sekarang dia punya green zone. So tunggu je lah. So ini baru 1, 2. Ni pun belum ada exit, dah adalah exit kat situ kan. So kita consider 1 lagi so kan. 3, 4, 5 lebih kurang macam tu lah. Okay. Kalau siapa-siapa ada holding power TDEX kena hold. Okay, boleh hold. Hold lama sikit. Monthly dia dah mula kuncup untuk bearish zone. So dah ada entry signal dah pun. So nampak okey. Sini pun dah mula nak break ke atas. Kalau dia break ke atas, bermain kat bahagian atas tu, dia bullish. Okay, dia bullish. K1 saya dah komen anak dia tadi. Mak dia lebih kurang je. Tak banyak beza pun. Cuma K1 ni satu je masalah dia ni. Kalau ini dari segi teknikal lah. Ini dari segi teknikal. Kalau dia break betul-betul ni, garisan 625 ni, baru kita boleh consider dia bullish. Okay. Kalau dia tak break betul-betul naik duduk kat atas garisan tu, dia masih sideways lah. Kalau sideways ni dia sideways je lah. Tepi bergerak macam tu. Dia tak turun, dia tak naik. Macam tu. Okay, ini monthly. Tengok daily.
daily dah break, cuma dia tak confirm betul-betul duduk kat atas. Dia kena duduk kat atas baru dia confirm. Sikit lagi lah. Okay, sikit lagi. Once dah confirm, totally wave dia akan bertukar, kita akan consider dia sebagai uptrend. Okay, sekarang generally dia dia sideways. Okay, asyik dah komen tadi GDB. Okay. GDB. DGB. Dia ada GDB, dia ada DGB. DGB cantik. Yang warna putih ni entry signal actually. Sini dah ada entry signal 1, sini dah ada entry signal 2. Ini daily kan? Tengok weekly. Weekly dah nak habis bearish area. Ada exit signal sikit, dia mungkin ni exit signal dia dah retrace sikit tu. Okay, saya nampak okay. Dia dah nak mula masuk dalam green zone. Sini pun dah mengesahkan dia dah berada dalam green zone. So dia akan meneruskan lah. Okay, dia punya green zone dia. Okay, daily dia cantik. Okay, saya nak tengok ahli-ahli group pula. PR Lexus. Okay, PR Lexus daily dah ada signal exit tapi baru je dalam green zone. So kalau PR Lexus ni kalau saya tengok dia macam tu lah. Okay. Lebih kurang lah macam tu. Dia naik turun. Banyak ni komen ni. Saya tak mampu nak komen semua ni. Bonus issue okay. Bonus issue ni menandakan syarikat tu banyak cash. Syarikat tu syarikat yang untung. So that's why dia boleh bagi bonus issue. Kalau sekiranya dia gap down selepas bonus issue, anytime dia akan catch up balik. Biasa kalau syarikat tu strong sekejap je. Okay, so saya rasa sampai situ dahululah. Dah 10.46. Komen-komen ni apa ni? Saya punya sesi discussion malam ni saya ada record. Dekat Facebook pun nanti tuan-puan boleh tengok balik untuk revision. Nanti saya akan upload dekat saya punya YouTube channel juga, boleh tengok kat dalam tu. Untuk ahli-ahli group pun saya akan upload balik ke dalam group Telegram lah untuk discussion. So kalau ada salah silap sebagainya saya minta maaf. Kalau ada yang saya tak sempat komen dan sebagainya pun saya minta maaf. Mungkin kita akan buat next session. Okay, kita akan buat next session. Kita akan discuss nanti next time lah. Okay. So sampai situ dulu. Okay, kita stop sampai situ dulu. Terima kasih dan tahniah kepada tuan-puan kerana dapat stay sampailah jam 10.47 dah sebenarnya. Okay. So wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sesi akan datang. Okay. Assalamualaikum.